Selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Nama saya Natasha Renadevi. Saya bersekolah di SK Sinterza Inobong Penampang. Umur saya 12 tahun. Saya menyertai pertandingan Tokoh Nilam Bahasa Melayu peringkat sekolah rendah. Cita-cita saya ialah ingin menjadi doktor gigi dan hobi saya ialah membaca buku jika ada masa lapang. Saya pernah mengikut aktiviti bercerita dan mendapat satu hati. Saya juga pernah mengikut aktiviti sukan berlari 200 meter dan mendapat tempat pertama. Pada hari ini, saya akan mengulas 5 buah buku cerita. Buku yang pertama bertajuk Batu Belah, Batu Bertangkup. Buku ini ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Buku ini mengandungi 16 muka surat. Buku ini diolah oleh Nur Azim Jaafar dan diterjemah ke bahasa Inggris oleh Nini Samuel. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Quality Books Sdn Bhd dan dicetak oleh syarikat Power Press and Design Sdn Bhd. Dalam buku cerita ini terdapat 3 watak utama, yaitu Mak Tanjung dan 2 anaknya, Melur dan Pekan. Cerita ini mengisahkan tentang Mak Tanjung, Melur dan Pekan. Pada suatu hari, Mak Tanjung teringin untuk memakan ikan tembakul. Dia lalu pergi menangkap ikan tembakul dan berjaya mendapat seekor ikan tembakul. Dengan hati yang gembira, Mak Tanjung berpesan kepada anaknya, Melur, supaya memasak dan menyimpan telur ikan untuknya. Dia pun keluar ke hutan untuk bekerja. Melur memasak ikan tembakul. Bau ikan tembakul menyebabkan adiknya berasa sangat lapar dan memakan kesemua ikan tembakul. Mak Tanjung sangat sedih, lalu melarikan diri ke arah batu belah, batu bertangkup. Batu itu pun menelan Mak Tanjung. Moral dan cerita ini, kita haruslah sentiasa menyayangi dan menghormati bapa kita. Kita tidak boleh menyakiti hati dan perasaan mereka. Buku yang kedua bertajuk Cek dengan Pokok Kacang Ajaib. Dalam cerita ini terdapat 4 watak utama, yaitu Cek, Emak Cek, lelaki tua dan gergasi besar. Cerita ini mengisahkan mengenai Cek yang telah disuruh ibunya menjual lembu peliharaan mereka di pasar. Namun, Cek menjual lembu itu kepada seorang tua yang membayar harga lembu mereka dengan biji-biji kacang ajaib. Ibu Cek berasa sangat marah kepadanya, lalu mencampak biji kacang itu keluar rumah. Keesokannya, mereka mendapati biji kacang tersebut tumbuh menjadi sepohon pokok yang sangat besar sehingga mencapai istana Gergasi. Cek memanjat pokok tersebut dan berjaya sampai ke istana Gergasi. Terdapat banyak harta benda berharga yang ada dalam istana tersebut. Setiap hari, Cek mengambil barang-barang berharga dari istana untuk dibawa balik ke rumahnya. Sehinggalah pada hari yang terakhir, Gergasi sedar akan perbuatan Cek. Namun, Cek berjaya membunuh Gergasi dengan menebang pokok ajaib itu menggunakan kapak. Pengajaran yang kita dapat dari cerita ini ialah kita haruslah mengikut suruhan ibu bapa kita. Buku yang ketiga bertajuk Putera Katak. Terdapat 3 watak utama dalam cerita ini, yaitu puteri, raja, dan katak. Cerita ini mengisahkan tentang seorang puteri dan seekor katak. Katak telah menolong puteri dengan syarat puteri hendaklah makan dan tidur bersama katak. Pada mulanya, puteri tidak menepati janji. Namun, setelah katak mengadu kepada raja, puteri terpaksa akur dan menepati janjinya. Pada hari kedua, katak tinggal bersama puteri. Katak menjelma menjadi seorang putera yang tampan. Rupa-rupanya, putera itu telah disumpah oleh seorang ahli sihir yang jahat. Akhirnya, putera dan puteri berkahwin dan hidup bahagia. Pengajaran dari cerita ini ialah kita haruslah senantiasa menepati janji. Buku yang keempat bertajuk Kancil Menyelamatkan Beruang. Terdapat 3 watak utama, yaitu beruang, kancil, dan singa. Cerita ini mengisahkan tentang beruang dan kancil. Beruang menghasil singa untuk membunuh kancil, tetapi kancil berjaya menggagalkan rancangan beruang. Kancil berasa marah lalu membalas dendam atas perbuatan beruang. Setelah beberapa lama, kancil pun berasa kasihan kepada beruang. Lalu kancil pun memikirkan cara untuk menyelamatkan beruang. Kancil mendapat 1 angka dan berjaya menyelamatkan beruang. Pengajaran dari cerita ini ialah kita hendaklah maafkan seseorang itu
dan jangan membalas dendam akan perbuatannya. Buku yang kelima dan terakhir bertajuk Sang Kancil Dalam Bahaya. Terdapat dua watak utama, yaitu buaya dan sang kancil. Cerita ini mengisahkan mengenai sang kancil yang menipu buaya. Sang kancil pernah menipu buaya dan menyebabkan buaya marah dan ingin membalas dendam kepada kancil. Pada suatu hari, buaya ternampak kancil yang sedang tidur di tengah sungai. Buaya pun memanggil rakan-rakannya lalu mengelilingi kancil. Kancil telah insaf dan menyerah dirinya kepada buaya. Kancil menyuruh mereka untuk berbaris hingga ke tebing sungai. Kancil pun mengira buaya hingga ke tebing sungai dan melarikan diri. Buaya-buaya tersebut merasa sangat malu. Pengajaran dari cerita ini ialah janganlah kita mudah terpedaya dengan orang sekeliling kita. Baiklah, ulasan saya tamat di sini. Saya mencadangkan kepada semua untuk membaca buku-buku ini karena selain ianya mempunyai jalan cerita yang menarik, ianya juga mempunyai banyak nilai-nilai dan pengajaran yang menjadi teladan yang baik kepada semua orang. Saya akhiri ulasan saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Pergi memancing ke Sungai Sula, nilai dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.